serta amanat. Dengan segala hormat yang majlis mempersilakan Yang Berhormat Tan Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan pentadbir sekian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum keluarga dan para sahabat baginda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada pengacara majlis dan terima kasih juga kepada Asisten Superintendent Polis Muhammad Kudri bin Sulaiman dari bahagian agama dan kaunseling dalam memimpin doa pada pagi ini. Yang hormati Komisioner Polis Datuk Seri Hazani bin Ghazali, Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam selaku pengurusi Jawatan Kuasa Penganjur Himpunan bulan kali ini. Yang dihormati Datuk Seri Pengarah Jabatan PDRM, yang dihormati Datuk-Datuk, pegawai-pegawai kanan PDRM, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Sebagai mukadimah bicara, dipanjatkan segala puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana izinnya juga kita dapat sama-sama pada pagi ini dalam perhimpunan bulanan Ketua Polis Negara, Anjuran Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam. Warga pasukan yang dikasihi, terlebih dahulu saya mewakili seluruh warga pasukan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pihak kerajaan atas peruntukan dan inisiatif yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam pembentangan Belanjawan 2024 pada 13 Oktober 2023 yang lalu. Polis Negara Malaysia atau PDRM akan memastikan peruntukan yang diterima dimanfaatkan sepenuhnya dengan tata kelola kewangan secara berhemah dalam memberikan perkhidmatan kepolisan terbaik kepada masyarakat. Hadirin hadirat yang dimuliakan, Jabatan KDNKA mempunyai fungsi dan juga peranan yang amat besar dalam mempertahankan keselamatan dan ketenteraman awam di negara ini. Ia bukan sahaja tertumpu ke arah menjaga keselamatan di darat, bahkan turut meliputi ruang udara dan perairan negara. Begitu juga ancaman jenayah rentas sempadan yang dilihat semakin kompleks. Dalam hal ini, KDNKA telah mengatur gerak ke semua elemen-elemen di bawahnya secara total, khususnya dalam usaha meningkatkan keselamatan di pintu-pintu masuk sempadan negara. Jabatan ini juga telah melancarkan pelbagai operasi bersepadu dengan mengatur gerak aset milik pasukan seperti kereta perisai, unit berkuda, termasuklah pemantauan udara menggunakan helikopter dan drone di kawasan sempadan negara. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, suka saya kongsikan di sini statistik keberhasilan tangkapan dan rampasan elemen-elemen di bawah Jabatan KDNKA. Sejumlah 6,476 kes dilaporkan dari Januari hingga September 2023, melibatkan 4,356 tangkapan dengan nilai rampasan keseluruhan berjumlah RM789.99 juta. Antara kejayaan yang dicapai, yang pertamanya adalah daripada cawangan Wildlife Crime Bureau, Perisikan Siasatan Khas, telah membuat tangkapan dan rampasan terhadap pelbagai barangan makanan sejuk beku yang dianggarkan bernilai RM21 juta. Manakala Brigade Tenggara PGA pula telah berjaya merampas 495 kg dadah disyaki jenis syabu yang dianggarkan berjumlah RM17.8 juta. Bagi tempoh Januari hingga September 2023, pasukan simpanan persekutuan telah berjaya melaksanakan
tangkapan sebanyak 28 serbuan dengan nilai rampasan sebanyak RM37.3 juta. Bagi tempoh yang sama, op kontraben melibatkan rokok dan minuman keras tidak bercukai, pasukan polis Merin telah berjaya menahan seramai 64 orang melibatkan 110 kes rampasan rokok dan minuman keras tidak bercukai bernilai RM37.1 juta. Setinggi-tinggi syabas dan tahniah saya ucapkan kepada seluruh warga Jabatan KDNKA atas kejayaan yang diperolehi ini. Teruskan momentum kecemerlangan serta kekalkanlah rekod yang memberansangkan ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan, masyarakat pada masa ini meletakkan satu standard yang tinggi dengan menuntut perkhidmatan kepolisan yang berkualiti, menyedari akan pentingnya penyampaian perkhidmatan yang merupakan core business kita. Ketegasan dalam penyediaan melalui kaedah close monitoring amat penting dalam usaha kita mengecilkan ruang serta peluang berlakunya pelanggaran salah laku dalam kalangan warga pasukan. Ini sekaligus dapat menangkis persepsi negatif masyarakat terhadap PDRM. Saya ingin menarik perhatian hadirin berhubung peraturan 3C, peraturan pegawai awam, kelakuan dan tata tertib 1993. Semua ketua jabatan, pegawai pemerintah dan penyelia hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya ke atas penyeliaan dan pemantauan terhadap pegawai polis di bawah seliaan masing-masing tanpa pilih kasih atau berat sebelah. Pegawai pemerintah hendaklah bertanggungjawab dan mengambil cakna tentang tingkah laku pegawai bawahan, memberi teguran, membetulkan, seterusnya mengambil tindakan terhadap mana-mana pegawai sediaan masing-masing yang mempamerkan apa jua bentuk perlakuan yang boleh menjejaskan imej PDRM. Justru saya mahu semua pegawai pemerintah memulakan pendekatan yang lebih agresif dalam memperkasakan peraturan ini secara menyeluruh ke arah meningkatkan penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat. Bagi memastikan keberkesanan secara berterusan, arahan ini perlulah disampaikan dalam setiap rokal, perjumpaan serta mesyuarat di semua peringkat sehingga ia dapat diadaptasikan serta dihayati seterusnya dibudayakan oleh semua lapisan warga PDRM. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, PDRM turut bersama dengan kerajaan dan seluruh warga dunia dalam menyatakan sokongan bagi menghentikan serangan rejim Zionis terhadap Palestin. Simpati dengan nasib yang menimpa saudara-saudara kita di sana, saya akan melancarkan tabung kecemasan Solidarity Palestin Masjid Bukit Aman bersama My Fund Action dalam majlis perasmian penutup Karnival Jubli Perak 25 tahun Masjid Bukit Aman pada malam ini. Adalah diharapkan agar usaha murni ini akan sedikit sebanyak dapat membantu meringankan beban saudara kita di sana, insya-Allah. Hadirin hadirat yang hormati sekalian, pada pagi ini saya juga amat berusaha hati untuk menyampaikan sijil penghargaan kepada 46 orang pegawai polis dan pegawai awam dari semua jabatan yang telah menunjukkan prestasi cemerlang sepanjang perkhidmatan masing-masing. Semoga penganugerahan ini menjadi inspirasi kepada warga PDRM yang lain untuk terus menabur khidmat bakti dengan cemerlang demi pasukan yang kita cintai ini. Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada semua penerima. Sebelum mengundur diri, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Komisioner Polis Datuk Seri Azani bin Ghazali serta seluruh jawatan kuasa kerja yang terlibat dalam menjayakan perhimpunan pada kali ini. Akhir kata, marilah kita sama-sama berdoa kepada Yang Maha Esa agar kita terus diberi kekuatan untuk melaksanakan amanah ini dengan sebaik mungkin demi keselamatan negara dan juga kesejahteraan masyarakat.
Saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis melakukan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih pada Multi Tan Sri di atas ucapan serta amanat sebentar tadi. Yang dihormati Tan Sri serta hadirin sekalian, meneruskan acara majlis adalah